وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الباجوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Tung. Halo, Assalamualaikum ya. Ya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wal mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa yu'khadhu minhu, dibaca kalam matan Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Wa yu'khadhu minhu aidan huduthul alami bi asrihi idh law kana shay'un minhu qadiman lakana dhalika ash-shay'u mustaghniyan anhu ta'ala kaifa wa huwa alladhi yajibu an yaftaqira ilayhi kullu ma siwah. Dan dia faham daripada sifat iftiqar juga, minhu ay min al-iftiqar lah, huduthul alam, baharu sekalian alam, bi asrihi, dengan sekalian alam ini baharu. Idh law kana syai'un minha qadim, kalaulah ada di sana yang qadim, kalau ada daripada alam ni hak qadim, lakana dhalika syai' mustaghniyan, nescaya jadilah perkara yang qadim itu terkaya daripada Allah, tak berhajatlah pada Allah. Dia dah qadim, dia dah sedia ada, dah siapa yang nak mengadakan, tak perlu kepada Allah. Kaifa, mana mungkin demikian, wa huwa alladhi yajibu an yaftaqira ilayhi kullu ma siwah, walhal Allah wajib berhajat kepadanya sekalian yang selainnya. Qala al-Imam Bajuri qawluhu wa yu'khadhu minhu, dipaham daripadanya ay min iftiqari kulli ma adahu ilaihi jalla wa ala. Minhu hu tu tafsir bagi dhamir, min iftiqari kulli ma adahu ilaihi jalla wa ala, dari berhajat setiap selain Allah kepada Allah. Qawluhu aidan ay kama ukhidha minhu ma taqaddama, sebagaimana difaham daripadanya barang yang telah terdahulu. Daripada sifat iftiqaru ada, kita faham ada wajib, kudrat, iradah, ilmu, hayat. Wa qawluhu huduthul alam, baharu sekalian alam. Alam tu apa? Ma siwallah, iaitu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Wa la yakhfa anna hadha zaidun 'ala al-aqaidi, tiada tersembunyi bahawa ini tambahan daripada perkara-perkara akidah. Dah apa kaitan baharu alam dengan perkara akidah? Akidah kan memecah tentang ilahiyat, nubuwat, sam'iyat, berkait Allah Ta'ala, Rasul dan juga sam'iyat. Dah baharu alam tak ada kaitan dengan Allah Ta'ala, tak ada kaitan dengan Rasul, tak ada kaitan dengan sam'iyat. Tidak sembunyi, tiada tersembunyi bahawa ini tambahan daripada akidah. Lakinnahu mimma yata'allaqu biha, tapi dia daripada perkara yang berkait dengan akidah. Sebab apa? Nak sampai kepada Allah, sifat Allah Ta'ala tu antara dalilnya makhluk. Maka makhluk ini apa sifatnya? Baharu. Mengisbatkan sifat makhluk yang bersifat baharu menunjukkan bahawa ada yang mencipta. Jadi berkaitan ada, walaupun dia bukan berkaitan dengan ilahiyat secara langsung, tetapi secara dia sebagai menjadi dalil kepada wujud Allah Ta'ala dan bersifat Allah dengan segala sifat kesempurnaan. Jadi sebagaimana kita maklum, akidah ni ada usul akidah, ada furu' akidah. Itu satu. Jadi usul akidah tu maknanya perkara yang kalau berlaku, kalau khilaf tu membawa pada kufur. Furu' akidah perkara-perkara cabang yang mana khilaf pada masalah furu' ni tidak membawa kepada kufur, hanya membawa kepada dosa atau tafsir fasik je. Dan kadang-kadang membezakan antara ahli sunnah dengan bukan ahli sunnah. Antaranya contoh masalah imamah. Masalah imamah, kepimpinan.
pimpinan dia buka usul akidah, tapi ulama masuk dalam kitab akidah kerana dia ada kaitan, kerana perkara itu nak membezakan antara akidah ahli sunnah dengan akidah puak mubtadi'ah lain. Syiah menjadikan dia rukun dalam akidah, kita tidak. Tapi adakah dia tak ada kaitan langsung? Tak kena juga. Nampak tak? Tak kena juga. Itu seakan nak menceraikan langsung segala perkara ni dengan akidah. Wal gharadu min dhalika, dan tujuan daripada demikian itu disebut masalah huduthul alam, ar-raddu 'ala al-falasifah, ialah menolak kepada pandangan falsafah. Falasifah, ahli falsafah. Siapa tu falasifah? Wahum kuffarun minar Rum, orang kufur, orang kafir di kalangan yang asal daripada Rom. Kanu min ahli Yunan, mereka tu daripada ahli Yunan, Yunani lah, Rom Yunani. Wa kanu ahla hikmatin wa aqlin, mereka ni orang yang sukakan hikmat dan orang yang mempunyai akal, suka perkara yang maknanya logik, yang bersifat hikmat dan pemikiran. Akhadhu fi tarayyudi wa tazahhudi, mereka mengambil jalan. Akhadhu ni makna menjalani, fi tarayyud, tarayyud apa? Riyadhah, latihan jiwa. Wa tazahhud, dan pada bersifat dengan zuhud. Tarayyud ni daripada riyadhah, riyadhatun nafs. Tarayyud, latihan jiwa, latihan nafsu. Terapi itu ketiak. Ni macam golongan-golongan orang yang buat apa nama ni, macam Tok Sami ya. Tok Sami hak tu agama lain, tapi dalam di kalangan orang Yunani pun, orang Yunani pun ada lah. Mereka duduk di menjauhi daripada orang ramai, berpuasa, melihat kepada alam, dan juga bersifat zuhud, pakai pakaian seperti mana orang yang zuhud. Wa kana ra'isuhum failasuf, dan ketua mereka tu failasuf, ahli falsafah. Qala Ibn Salah, berkata Ibn Salah, walam yakun aliman, dia ni tak alim, failasuf ni dia tidak alim. Ni sejarah dia lah. Dia bukan orang yang alim. Walamma, tapi rasa nak menaik makam, nak naik makam. Dia tidak ada ilmu. Tak, cuma rasa macam boleh dah. Rasa macam boleh dah, boleh naik makam. Dia pun memulakan perjalanan jiwa nak menuju kepada hakikat lah maknanya. Walamma bu'itha Musa alaihi salam fi zamanihim, apabila dibangkitkan Nabi Musa pada zaman mereka, da'ahum ila syari'ati, Nabi Musa serulah mereka kepada syariat Nabi Musa. Fa'abau, mereka semua enggan. Wastakbaru, takabur. Wa qalu, kata mereka, nahnu fi ghaniyah, nahnu fi ghaniyatin amma indak, kami ni tidak perlu, ghaniyah ni tak berhajat kepada apa yang ada pada kamu. Nabi Musa kata, marilah beriman pada Allah, seru pada beriman. Mereka jawab, kami tak perlu pada apa yang ada pada kamu. Fa inna naqulu bima taqul wa ziyadah, kami berkata macam kamu kata kok, tapi lebih lagi. Sebab antara kalam ahli falsafah ni, benda-benda hikmat dan akhlak itu benda yang sesuai dengan syariat, benda yang sesuai dengan fitrah. Dan hak Nabi bawa ni benda yang fitrah juga, benda yang sesuai dengan akal. Jadi mereka dapat dengan cara ilham dan juga cara riyadhah diri tu. Mereka kata, hak kamu kabur tu kami boleh dah, bahkan kami boleh lagi. Tak, mereka belajar ilmu-ilmu nujum dan seumpamanya, bukan sekadar yang kamu ada. Maka kami tak perlu kepada ajaran kamu, kerana kami dah ada apa yang kami ada dah lebih. Wa qad qalu bi qidamil alam, dan mereka berpandangan dengan alam ni qadim. Alam ini qadim. Okey. Qadim semua ke? Lakin innama qalu bi qidami usulihi, hanya saja mereka
mengatakan qidam usul je. Qadim tu usul, asal alam tu qadim. Atau unsur alam itu yang qadim. Asal dan unsur alam itu yang qadim. Adapun diri zat, afra alam tu baru. Barulah sebab dia ada sebelum dia tak ada, berubah-ubah. Afra dia tu baru, tapi unsur asal alam tu qadim. Apa dia? Wahiyal anasirul arba'u, iaitu unsur yang empat. Al-ma'u wat turab wal hawa wan nar. Air, tanah, udara dan juga api. Empat unsur. Jadi hak qadim ni, ini salah satu mazhab lah pada ahli bahasa apa. Mereka ada pandangan lain. Uqul asyarah, akal yang 10 pun mereka anggap qadim. Duna ashkhasihi. Empat ni unsur ni qadim, bukan ashkhas, bukan diri zat-zat alam tu. Bukit, daun, pokok hot tu baharu, tapi unsur asal tu qadim. Wa kadza qalu bi qidamil aflak. Begitulah juga mereka mengatakan qadim aflak. Makna falak makna planet-planet, makhluk-makhluk, planet-planet yang ada pada falak-falak ni, yang dikenali sebagai uqul al-asyarah ni, planet-planet ini juga mereka kata qadim. Mereka kata qadim. Qawluhu bi asrihi, dengan sekaliannya. Wa huwa kinayatun an shumulil huduth lil alami kullihi. Bi asrihi itu kinayah daripada umum baharu bagi alam sekaliannya. Jadi kalimah nak bicara kalimah asrihi. Fa ma'nahu, makna bi asrihi at-ta'mim, ialah menyeluruh, mengumumkan. Qauluhu bi asrihi, perkataan musannif kata bi asrihi itu la hajata ilai, tak perlu pun sebenarnya. Lianna alladhi yarbitul alama huwa ma siwa Allah, kerana yang mengikatkan alam itu, betul ya betul. Betul. Tu. Betul apa? Wa huwa bil asli ismul kamil. Tak sebelum tu. Tak ada. Makna kamil. Fa ma'nu qawluhu bi asrihi la hajata ilaihi li anna alladhi hada. Atau ada? Tak ada. Ada? Ada ke dua? Bi asrihi, kata dia, fa ma'nahu at-ta'mim wa huwa fil asli ismun lil habli. Ni ditulis benda tu. Ni okey. Bukan kita ni. Tulis mana? Lianna alladhi yarbitul alama huwa ma siwa Allah illa an yuqal, gitu. Inna al fil alam lil jinsi aw yuqal innahu taukid. Oh, sini tak ada banyak ah. Oh, ada bawah tahqiq dia. Huwa ma siwa illa an yuqal innal al. Okay. Kita baca ni. Hak anda baca tu sama Okay. La hajata ilaih. Perkataan musannif bi asli tak perlu dah. Lianna alladhi yarbitul alama huwa ma siwa Allah. Kerana yang mengikatkan alam itu ialah barang yang selain daripada Allah. Tu jadi iskal gitu. Sebab dia patut datang tu setelah dia datangkan makna pada lughah. Illa an yuqal, kecuali kita dikatakan ra' baliklah, maknanya patutnya kata tak berhajat dia ra'.
Jawapan illa ayuqal, kecuali bahawa dikata inna al fil alami lil jinsi. Alif lam al pada al alam tu alif lam lil jinsi. Alif lam lil jinsi makna bila alif lam lil jinsi tak ada umur lagi lah. Ataupun yuqal innahu taukid, bahawa bi asrihi itu taukidun, dia menguatkan saja, menguatkan bagi al-alam, kerana al-alam tu masih wallah dah. Alam tu masih wallah. Wa huwa fil asli, situ dia. Wa huwa fil asli ismun lil habli. Dan huwa asrihi itu pada asalnya, asrun itu ismun lil habli, nama bagi tali, alladhi yarbitu bihil asira, ataupun yurbatu bihil asiru, yang diikat dengannya oleh tawanan. Tali yang diikat dengan dia tawanan. Tali itu orang ikat tawanan. Okey. Itu asalnya asrun, asrihi itu tali pengikat tawanan. Fa idza dhahaba, apabila tawanan tu lari, kila dhahaba bi asrihi. Tawanan tu pergi dengan seluruhnya, ai bi ajma'ihi, dengan sekaliannya, hatta al-habli alladhi rubita bihi, sehingga tali yang terikat dengan dia. Itu asal kalimah bi asrihi. Tali kat tawanan. Bila tawanan tu terlepas dengan tali sekali. Okey. Dhahaba bi asrihi. Nampak? Itu munasabah penggunaan dia. Okey. Qauluhu idh law kana syai'un minhu qadiman, kalau ada sesuatu daripada alam ni qadim. Asyara bidzalika ila qiyas istisna'iyyin, mengisyarat musannif dengan katanya itu kepada qiyas istisna'i. Nazmuhu hakadha, susunannya begini. Law kana syai'un minhu qadiman lakana dzalika syai'u mustaghniyan anhu ta'ala. Kalau ada sesuatu daripada alam tu qadim, nescaya jadilah sesuatu itu terkaya daripada Allah. Lakinna taliya wa huwa kaunu dzalika syai'i mustaghniya anhu ta'ala batilun. Tapi tali itu makna jawab syarat itulah. Tetapi yang tali itu, iaitu apa dia? Keadaan demikian itu terkaya pada Allah itu batil. Tak betul lah. Sebab apa? Sebab kaifa wa huwa alladhi yajibu an yaftaqira ilaihi kullu ma siwa. Bagaimana boleh berlaku demikian? Walhal Allah, dia yang wajib berhajat kepadanya setiap sesuatu. Nampak dah? Banyak kali dah ulang kan? Jadi natijahnya apa dia natijah? Nafyu tali yalzamu min nafyu tali nafyul muqaddam. Jadi nafyu muqaddam apa dia? Law kana syai'un minhu qadiman lakana dhalika syai' mustaghni anhu lakin at-tali batilun. Mana? Kaunu dhalika syai' mustaghniyan tu batilun, maka batal juga yang sebelumnya. Apa yang batal sebelumnya? Wujudu syai'in minal alam, qidam syai'in minal alam, qadim sesuatu daripada alam. Jadi sabit lawan dia, iaitu adamu qidami syai'in minal alam, tiada qadim sesuatu daripada alam. Qauluhu wa yu'khadhu minhu, difaham daripadanya juga, ai min iftiqari kulli ma adahu ilaihi jalla wa ala. Ini baru kata dia, wa yu'khadhu minhu aidan, dan difaham daripadanya juga, daripada iftiqar kepada Allah Subhanahu wa taala ni, selain daripadanya, annahu la ta'thira li syai'in minal kainati fi atharin ma, bahawa tiada memberi kesan bagi sesuatu daripada kainat, daripada makhluk, fi atharin ma, pada apa-apa kesan. Tidak ada makhluk yang dapat memberi kesan.
Dia tidak dapat membuat perbuatan, tak ada. Mustahil ada sesuatu daripada makhluk yang dapat memberi kesan. Wa illa, jika tidak, lazima an yastaghniya dhalika al-atharu an maulana jalla wa azza. Jika tidak, maka lazimlah terkaya demikian kesan itu daripada Tuhan. Kaifa wa huwa alladhi yaftaqiru ilaihi kullu ma siwahu umuman wa ala kulli halin. Bagaimanakah demikian? Walhal dia Allah yang berhajat kepadanya setiap yang selainnya secara umum dan pada setiap keadaan. Qawluhu yu'khadhu minhu ay min iftiqari kullu ma adahu ilaihi jalla wa azza, wa qawlu aidan ay kama ukhidha minhu ma taqaddama, wa qawlu an la ta'thira li syai'in ila akhirih. La yakhfa anna dhalika ma'khudhu min al-wahdaniyah. Tiada tersembunyi bahawa demikian itu difaham daripada sifat wahdaniyah. Mana? Wahdaniyah fil af'al. Wahdaniyah fil af'al, bahawa tidak ada sesuatu daripada makhluk yang memberi kesan. Kama taqaddama tanbihu alaih, sebagaimana terdahulu membuat penegasan, membuat perhatian di atasnya, fil kalami alaiha, apabila musannif berbicara tentang wahdaniyah. Wa innama sarraha bil musannifu, hanya saja mentasrihkan, menyebut secara jelas di sini, liraddi sarihan 'ala al-firaqid dhallah, untuk menolak dan rad secara sarih, secara jelas ke atas firqah-firqah yang sesat, kumpulan-kumpulan yang sesat. Qabbahahumullahu ta'ala, Allah Ta'ala menghinakan mereka. Wa qad taqaddama, dan telah terdahulu, anna an-nasa fi dhalika 'ala arba'i firaqin, bahawa manusia, orang dalam masalah af'al al-makhluqat ni ada 4 firqah, ada 4 pemahaman, ada 4 aliran, 4 kumpulan. Qabbahahumullah. Qabbahahum. Apa? Lain ke? Jatuh ha. Jatuh. Tulis qabbahahumullah. Okey. Jadi pada masalah perbuatan makhluk ni, ataupun perbuatan tu ada 4 mazhab, 4 pandangan. Al-ula an ta'taqida, firqatul ula ni, al-ula al-firqah al-ula, ta'taqidu anna an-nara aw as-sikina mathalan tu'athiru bi tab'iha wa dhatiha, bahawa api atau pisau itu memberi kesan dengan tabiat dan zat dia. Apilah yang membakar, pisaulah yang memotong. Zat pisau itu yang kuat, api itu yang panah, diri dan tabiatnya itu yang buat. Tanpa ada kaitan, tak ada kaitan Tuhan ni. Wa hadhil firqatu la niza'a fi kufriha, tiada khilaf pada kufurnya. Ni golongan filsafat tabaiiyun. Al-thaniyah, firqah thaniyah, ta'taqidu anna an-nara aw as-sikina mathalan tu'athiru bi quwwatin ja'alaha Allahu fiha. Mereka beriktikad bahawa api dan pisau itu, sebagai contohnya, memberi kesan dengan kekuatan yang Tuhan jadi pada dia. Api itu membakar kerana sebab Tuhan buat sifat membakar pada dia. Pisau itu memotong kerana Tuhan beri kekuatan untuk dipotong. Kait dengan Tuhan ni. Wa hadhil firqati ukhtulifa fi kufriha. Kumpulan ini khilaf pada kufur dia. Wal asahu adamul kufri. Kau yang paling asahnya tidak kufur lah. Kama qila fil mu'tazilah, sebagaimana dikatakan pada golongan mu'tazilah, al-qailina bi anna al-'abda yakhluqu af'ala nafsihi, bahawa hamba itu yang mencipta perbuatan dirinya, al-ikhtiyariyah, perbuatan ikhtiari yang dia buat. Dia bergerak, dia berjalan. Siapa buat? Hamba lah. Bukan Tuhan dah buat.
Tapi hak tak jadi kufur apa? Dia buat perbuatan sendiri tapi bi qudratin khalaqaha Allahu fihi. Tapi dengan kudrat yang Tuhan cipta pada dia. Dengan kudrat yang Tuhan cipta pada dia. Mana dia masih mensabitkan kudrat ia buat tu. Dengan sebab kudrat, tapi dia buat. Tuhan beri kudrat ke dia, lepas tu dia buat sendiri dah. Wasalisatu, yang ketiga, ta'taqidu anna ta'thira laisa illa lillah. Dia mengiktikadkan bahawa kesan itu tiada kecuali untuk Allah. Hanya Allah yang memberi kesan. Nampak macam betul, tapi lakin ta'taqidu talazuma bainan nar awis sikini mathalan wa baina athariha. Tetapi dia mengiktikadkan berlaziman antara api ataupun pisau dengan kesannya. Api bila ada mesti bakar, pisau bila potong mesti putus. Tapi yang memutus dan membakar tu tetap Allah. Bukan pisau, bukan api, tetap Allah. Tapi bila ada api mesti bakar, bila ada pisau mesti putus. Wa hadhihi al-firqatu laysat kafiratan, tidak kafir, lakin rubbama jarraha dhalika li'tiqadu dhalika jadi fa'il jarrah, i'tiqadu badal bagi isim isyarah ilal kufri. Tetapi mengheret, jarrah mengheretkan oleh i'tiqad itu kepada kufur. Bahasa dia heret tak. I'tiqad itu boleh mengheretkan tuan dia kepada kufur. Memang kata semua Tuhan buat, tapi bila ada api mesti bakar, bila pisau potong mesti putus. Kenapa? Kenapa boleh mengheret kepada kufur? Li'annahu qad yu'addiha ila inkaril umuril khariqati lil 'adah. Kerana kadang-kadang membawanya kepada mengingkari perkara-perkara yang mencari adat. Boleh bawa kepada perkara mencari adat. Kamu'jizatil anbiya, seperti mukjizat para nabi alaihi wassalatu wassalam, wa kaba'thil ajsad, dan seperti kebangkitan jasad. Macam hak cakap itu mak isi Ibrahim tu, dia nafi kiamat. Sebab kata kalau kiamat mana boleh lepas mati, mana ada hidup dah. Dia kata Mi'raj itu bukan nabi nak naik ke langit. Sebab percaya ke Tuhan, tapi dia nafi benda gitu. Iza zulzilatil ardu zulzilah, telah bergegar. Mana ada bergegar? Bergegar tu bukan bergegar, tu bergegar hati. Dia tahu ya. Dia tahu. Bawa kepada, atau kata bawa kepada kufur, ingkar umur khaliqah lil 'adah. Kalau perkara mukjizat tersebut muttafaq, mutawatir wa qat'i, ingkar, jadi kafir wal iyazbillah. Kiamat tu apabila kita merasa sukar dalam kehidupan, kita ditimpa musibah. Tu kiamat ni, kat kiamat. Kehidupan tu. Lepas mati tu. Warabi'ah, yang keempat. Okey, pertama kafir, yang kedua tak kafir tapi fasik, yang ketiga juga boleh buat kepada kufur. Taklah kafir, fasik, cuma boleh buat kepada kufur. Yang keempat, warabi'atu ta'taqidu anna at-ta'thira laysa illa lillah. Mereka iktikadkan bahawa kesan itu tiada kecuali untuk Allah. Hanya Allah yang memberi kesan. Wa ta'taqidu imkana takhallufi bainan nar aw sikin mathalan wa baina athariha. Dan mereka iktikad mungkin menyalahi antara api ataupun pisau itu dengan kesannya. Makna boleh jadi api ada tapi tak panas, tak terbakar. Boleh jadi pisau potong tak putus. Tidak ada berlaziman. Wa hadhihi al-firqatu hiya an-najiyatu insyaallah. Inilah kumpulan kelompok yang firqah najiyah, yang terselamat insyaallah taala. Ini i'tikad ahli sunnah. Hak ni kita nak i'tikad bahawa segala yang berlaku itu, yang memberi kesannya ialah Allah, yang menjadikannya ialah Allah, yang menciptakannya ialah Allah. Kita hanya usaha buat cipta kesan hanya Allah taala sahaja. Dan pada perkara itu tidak ada berlaziman antara muathir dengan athar.
Ada api, tak mesti ada terbakar. Ada pisau, tak mesti putus. Fal-i'tiqadus sahih, maka i'tiqad yang sahih, alla ta'thira li syai'in, bahawa tiada kesan bagi sesuatu, min hadhil umur, daripada segala ini perkara, ma'ikani takhalluf, beserta boleh menyalahi. Faqad tujadun naru wa la yujadu ihraqu, kadang-kadang ada api tapi tak ada terbakar. Api ada, api tak bakar. Kama waqa'a li sayyidina Ibrahim hina rumiya bil manjanik. Bil manjid. Situ boleh benar? Manjanik. Manjanik. Ada tu. Google. Manjanik. Manjanik, minun jim, lepas jim tambah nun. Minun jim, lepas jim tambah nun. Manjanik. Tu adalah airport. Lord of the Ring tu airport. Lastik besar. Manjanik. Ya. Jadi sebagaimana berlaku kepada Sayyidina Ibrahim ketika dilempar dia dengan manjanik finnar, pada dalam api. Wa hafizahu Allah Ta'ala minha, Allah Ta'ala pelihara Nabi Ibrahim daripada api. Wa qad nazala lahu Jibril turun fi tilkal halati, pada ketika itu. Wa qala alaka hajah, ditanya, "Hei Ibrahim, ada kamu hajat apa-apa?" Qala ama ilaika fala. Ama ilaika fala. Adapun kepada kamu aku tak ada hajat, wahai Jibril. Fa amarahu bid-du'a lillah. Lalu Jibril suruh dia berdoa pada Allah. Dah mau doa pada Allah lah. Tak mau minta dengan aku tak apa. Minta boleh tak? Tak tolongan tak boleh. Tawasul dengan Sayyidina Jibril. Tapi Nabi Ibrahim tak. Fa amarahu bid-du'a lillah. Jibril kata tak apalah meminta dengan Allah. Faqala ilmuhu bihali yughni an su'ali. Ilmu Allah tentang hal aku kan mengkayakannya daripada permintaan. Ilmu Allah tentang keadaanku tidak berhajat kepada permintaanku, tidak berhajat kepada permohonanku. Makna ilmu Allah tu cukup dah, tak perlu aku doa, sebab dia tahu dah. Dia dalam bakti dia, baktinya nak permainan Nabi Ibrahim. Bakti dia. Lepas bayar Nabi Ibrahim. Bakti dia. Ha? Bakti dia. Bakti ni boleh masuk dalam bak. Hakikat kan. Hakikat dia untuk sebab doa, ada wali-wali doa, ada wali doa. Jadi nak doa. Nak doa. Ikan Ibrahim kan. Ha? Ikan Ibrahim kan. Dan Nabi Ibrahim doa tak? Jadi bila Jibril suruh doa, dia kata ilmu Allah dah cukup daripada doa aku. Tak perlu aku doa sebab dia tahu. Sekarang ni baru nak jawab. Jadi iskal kat situ. Kenapa doa? Wa hadha innama kana 'inda ghalabatil haqiqati 'alaihi. Ini berlaku ketika melampaui hakikat di atas Sayyidina Ibrahim. Ketika itu dia makam dekatnya dengan tajalli Allah, sehingga dia tak nampak pada asbab, hatta doa sekalipun. Jadi ketika itu hakikat menguasai diri, sehingga asbab yatalasha, hilang, tak nampak langsung. Hatta doa, kerana doa tu pun doa daripada dia. Fala yunafi masyru'iyatan du'ai. Itu tidak menafikan persyariatan doa. Dah kalau gitu dah yang doa kita. No. Pahmaya nak yang doa. Apa tu imam nak doa? Tuhan tahu dah.
Ada orang tu masuk kelas cikgu. Doa. Ya Allah, sepuluh tular. Sepuluh skala. Panjang kan? Panjang masuk 10 skala. Baca. Tu orang malah tu. Bukan orang hakikat. Dia tidak menafikan persyariatan doa kama fi mawadhi'a katsiratin, sebagaimana pada banyak tempat dalam Quran sebutkan Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimah wa ij'alna al-baita mathabatan lin-nas wa amna. Itu doa Nabi Ibrahim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Banyak. Nabi Ibrahim berdoa warzuqhum min thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Doa lagi tu Nabi doa. Allah Ta'ala ceritakan bahawa Nabi Ibrahim doa. Ini tak ada dalam Quran. Ini dalam tafsir adalah. Ada hadis? Ada hadis tak? Mungkin tak tafsir dia kan, tengoklah darjah dia macam mana. Tapi cerita ni masyhur ada. Pada mufassir yang menghikayatkan. Tapi dari segi hadis tu tengoklah. Okey. Jadi kalau makna kalau betul lah cerita ni, maka tafsiran di sisi ahli sunnahnya begitu. Ini tidak menafikan bahawa persyariatan doa kama fi mawadhi'a katsiratin minal kitabi was sunnah. Wa tawdihu dhalik. Dia terang lagi, nak terang. Ada ke keadaannya begitu? Dia katanya anna man istafahu Allah Ta'ala qad taghlubu alaihi al-haqiqah. Orang yang Allah Ta'ala pilih ni kadang-kadang mengalahikan dia oleh hakikat. Mengalahi akan dia oleh hakikat. Dia digagahi oleh hakikat. Orang yang dekat dengan Tuhan, yang Tuhan pilih, kadang-kadang dia tu kuatnya tajalli Allah pada dia, dekatnya dengan dia dengan Allah, sampai dia nampak segala benda tu hakikat belaka. Asbab dah nampak dah. Maka fayaktafi bi ilmihi ta'ala 'anid du'a'i wa ghairihi. Memadalah ilmu Allah Ta'ala daripada doa dan selain doa. Wa qad taghlibu alaihi syari'atu, dan kadang-kadang menggagahinya oleh syariat. Fayad'uhu ta'ala, lalu dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mana lagi molek? Ya, macam Pak Puan sama juga. Ayah sebaca, kita baca lama dah. Dia saya gaji tak apa lah, dah baca. Ayah semangat sikit baca, tak apa. Hari rajin nak baca. Maknanya ayah gaji baca lah. Aduh. Tak semangat sikit, baca lama dah. Mau belajar agama nak baca Quran. Hati, betul. Betul? Apa? Kiasan ni. Tak ada kiyah. Buat tuan zikir ada agama ada. Betul? Jangan lama-lama. Mathalul mu'minul ladzi la yaqra'ul Quran kamathali at-tamri. Umpama tamak, la rihalaha wa ta'muha tayyib. Rasa sedap tapi tak ada bau. Orang tak boleh ambil bau. Dah. Dia dah lama ni. Lama. Apa kita kiyah gitu? Anda tengok para ulama, hak alim-alim kuat baca Quran. Kita jumpa orang mana? Ta'lim namanya. Pendakwah ta'lim. Ada apa kuat baca Quran? Kalau kita tak ada jumpa mana hak betul-betul ikut alim hak betul. Dia orang alim, orang fiqh, orang pendakwah. Kuat baca Quran. Ada masa kosong baca Quran. Kita ada masa kosong main benda ni. Tak ada kiyah gitu. Nak mana? Nak pegang mana? Hakikat ke syariat? Mana? Hak belajar mana? Hak belajar? Mana Haji?
Setuju? Dia jawapannya kullun bihasabi hali. Setiap orang tu hal dia. Makna kalau Tuhan letakkan daripada makar syariat, maka dia beramal dengan syariat tu. Kalau Tuhan letak daripada makar hakikat, maka dia beramal hakikat Allah. Makna masing-masing tengok keadaan dia. Bukan tengok keadaan tu bukan makna rasa-rasa aku ni hakikat dah. Bukan gitu. Makna hasabi hali. Nak tahu hal hakikiyah, hal as-sadiqah dengan hal kadhibah tu. Tu dengan perjalanan tasawuf lah. Ada fikir kata dia ada keputusan. Tu masalah yang betul tak layak. Tu. Dia betul fikir. Banyaknya dia rasa layak padahal tak layak pun. Macam orang dia rasa pandai tapi tak pandai pun. Jadi waktu bahaya tu. Pendek katanya, kita biarlah sangka buruk ke diri. Bila sangka buruk ke diri, payah nak kena tipu di tok hitam, potang. Kalau kita rasa baik diri, senang nak tipu. Mu ni mari dah rasa sedak-dak ni, mu ni orang hakikat dah ni. Sampai mak lipat dah pula pergi ngaji dengan wali pula. Jadi kita pun itu sebab apa? Sebab kita rasa kita tidak tidak mentahmah diri. Bila tak tahmah diri, senang syaitan akan memperdaya guru kita. Tapi selamatnya pada mentahmah diri. Hak mana cenderung pada nafsu, biasanya hak itulah hak bawa kepada keburukan. Okey. Waqad tujadu sikinu wala yujadul qat'u. Kadang-kadang adalah pisau itu memotong tapi tidak ada terpotong, tidak ada potong. Pisau ada tengah potong, tak terpotong. La yujadul qat'u. Kama fi qissati Ismail, sebagaimana dalam kisah Sayyidina Ismail, binaan tengok Syekh Imam Majuri muhaqqiq yani binaan ala anna abahu amarra sikina, dibina atas kisah bahawa bapaknya Sayyidina Ibrahim melalukan pisau ala madbahihi, atas tempat sembelih. Madbah ni tempat sembelih, maknanya tekuk lah. Dalam riwayat ni pun kisah ni pun kisah yang mukhtalaf filah. Makna adakah Sayyidina Ibrahim dah lalukan pisau ataupun tidak. Itu pun ada khilaf lah. Kuatnya katanya tak, tapi ada tu kata binaan. Ini kalau kita bina atas pandangan yang kata riwayat yang kata memang Nabi Ibrahim memang lalu bisa. Lalu tu kata lalu makna memang cuba sembelih. Ya. Jadi cuba sembelih dok lu. Boleh dok lu. Was sahihu, pandangan yang sahih dia kata annahu lam yaqa minhu, tidak berlaku daripada Sayyidina Ibrahim illa mujarradal hammi. Mujarradal hammi. Jadi ni dituliskan tu. Hak tu. Hak itu. Mujarradan, alif tu dekat dengan da ke? Alif dekat dengan lam. Alham. Sambung kat sini ni tukar dalam hak ni kuning. Mujarradal hammi, alif tu bukan duduk pada da, alif tu duduk pada lam. Alham. Nampak Haji? Dia bukan, kalau sini mujarradan lihammin. Macam gitu pula. Jadi dia kena cari tu lagi. Alif ni alif sini. Mujarradal hammi, semata-mata hendak hamu. Nak buat, tapi tak dah buatlah. Ala dhali ala qati'i lah. Apa nama ni?
Sayyidina Ibrahim hanya ingin dah sebab Allah Taala suruh baru nak buat. Cuba wa fadainahu bi dhibhin 'azim. Kami tukar dengan sembelihan yang besar. Yang ani anna abahu abus ani. Anna abahu ala anna abahu binaan ala tak jelas. Binaan ala anna abahu amara sikina ala madbahihi wa sahih annahu lam yaqa minhu illa mujarrad al-hammi ala dhalika wallahu ta'ala alam. Ilmuhu bihali yughni an su'ali. Mana? Walid bukan lazim. Lazim ni makna istimrar, berterusan. Mana? Kesan. Firqah kedua dia kata hak buat tu makhluk. Yang beri kesan tu makhluk. Yang berkesan makhluk. Tapi dengan kudrat Tuhan buat. Allah beri pada seakan Tuhan beri kudrat pada kita, lepas tu Allah Ta'ala lepas tangan atas kita nak guru kudrat. Jadi hak buat tu kita, Tuhan nak kait dah. Tuhan beri dah kudrat kita. Tapi kita nak buat sebab kudrat Tuhan dah. Tu dah jaga api tu. Asik. Asik. Apa tu? Ayat 3 berapa isi dia mana? Ayat 3. Firqah yang 3 pendapat yang 3. Firqah yang ketiga semua hak Tuhan laka. Bukan hak kita. Tapi bila gitu mesti berlaku. Wajib berlaku dah. Nampak tak? Bila makan mesti kenyang, tapi yang memberi kenyang Allah. Yang memberi kenyang Allah. Bukan makanan. Allah juga. Tapi bila makan mesti kenyang. Mesti tu dah. Boleh kan? Sebab boleh jadi makanan kenyang. Saya tukar mau nampak ni, jadi apa dia. Dah buruk ni. Tukar tak sidah mana. Dah bukan mana? Tukar dia putus je kan. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula. Jalan mana masa ikut ingat asal. Segala benda itu Allah yang memberi kesan, tidak ada makhluk yang memberi kesan. Dan tidak ada lazim berlazimah antara kesan dengan asal. Asal dengan maksud. Apa gambar dia tengok. Gambar apa tu nak gambar jadi mana? Bukan kena ingat aku, kena pegang. Pegang orang nampak buat ahli sunnah. Kau ingat, dah ingat orang ni nak saja. Ayat ada tafsir ayat Allah tidak mengubah satu kaum melainkan kaum pun mengubah nasib dia sendiri. Jadi mengubah tersebut tu tak? Betul lah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga mereka ubah apa yang diri mereka. Jadi maknanya Allah Ta'ala mengubah atas asbab ni keinginan untuk ubah. Bila ada keinginan untuk ubah, Allah Ta'ala akan buat, akan memberikan asbab untuk berlaku perubahan tersebut. Ada kan? Ada. Lepas tu apa? So, kalau macam dia pegang kesan makhluk sendiri mengubah tu. Ada sekarang ni ayat Quran tu kan nak cerita bahawa kita yang membuat takdir. Allah juga innallaha la yughayyiru. Siapa yang yughayyiru? Allah. Cuma Allah mentakdirkan lepas ada keinginan kita. Tapi tetap yang yughayyiru tu Allah Ta'ala. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi keinginan dan kehendak diri itu bila ada keinginan Allah Ta'ala yang membuat berfaham. Bila ada asbab tu Allah Ta'ala akan jadi kan. Benar?